Walaupun aku tak keluar dari kereta time tu, tapi kita tak tahu tau. So macam aku jadi paranoid. Tipu lah, tak bosan, tak pisang kan. Tipu lah, tak ada perasaan yang macam tu masa PKP ni. Tapi hai, so di video kali ni aku akan cerita pengalaman aku selepas aku masuk ke Sarawak. Okay, so sebagaimana yang kita dah tahu, aku balik Sarawak 17 Mac 2020. So time tu arahan dah dikeluarkan yang kolej kediaman harus dikosongkan, atau dalam kata lain pelajar perlu pulang ke kediaman masing-masing. Okay, kalau nak dicakapkan dari segi tiket flight, time tu aku agak bertuah sebab aku beli tiket last minute. Harga tiket time tu tak sampai 300 KL ke Kuching. Okay, and then so before aku balik tu, aku dah call mak aku. Aku suruh mak aku bawakan baju dengan seluar dengan pencuci tangan sekali. Okay, aku pergi ke Senayan tu, aku driving now. So setiap kali aku berhenti dekat R&R tu, aku takkan keluar dari kereta. Aku akan duduk je dalam kereta sebab aku dah siap beli roti, aku siap beli air untuk aku makan minum dalam kereta untuk aku berehat. Sebab aku drive tak laju sangat, sebab itu adalah first time aku drive jauh seorang-seorang di Semenanjung. So aku time tu 4 jam lebih, 4 jam setengah macam tu baru aku sampai Senayan dari Kuantan. Okay, so aku berhenti dekat R&R, aku makan, minum semua, everything settle, aku rehatkan kereta. Aku just tutup enjin kereta, and then aku buka tingkap sikit, and then aku teruskan perjalanan. Okay, apa yang menjadikan perjalanan aku tu lebih panjang adalah aku kerap berhenti sebab aku tak biasa dengan kereta tu, and aku takut kalau macam dia jalan straight je, tak ada berhenti, nanti apa-apa berlaku aku yang susah. Yalah, time orang tengah dalam keadaan yang kelam kabut kan. So aku tak berani nak drive straight je, so aku berhenti. Aku tak silap aku time tu aku berhenti dalam 4 kali juga. And then bila aku dah sampai Senayan tu, aku ke Zona Kuantan lah. Zona Kuantan pergi ke airport, and then sampai je rumah dia tu pun aku cuci tangan juga. Aku masuk je rumah dia tu, aku terus pergi ke dapur, aku cuci tangan. Walaupun aku tak keluar dari kereta time tu, tapi kita tak tahu tau. So macam aku jadi paranoid. So macam aku masuk je rumah dia tu, aku terus cari dapur, aku cuci tangan. And then bila aku dah sampai ke Senayan tu, aku pergi airport, and surprisingly airport tak pack langsung. Dia macam, aku tak tahu sebab time tu sebab aku ambil flight lambat atau apa, tapi flight aku time tu pukul 7 petang. So taklah lambat sangat bagi aku lah, taklah lambat sangat. Tapi surprisingly airport time tu tak ramai orang. Aku pergilah ke waiting hall dia tu, boarding hall dia tu. Aku pergi ke boarding hall dia tu, and then aku masuk, and aku jumpa kawan kepada kawan aku jugalah. So macam dia pun cakap dia nasib baik dia punya flight tiket tak mahal sangat. And then aku dalam flight tu tak ada apa-apa masalah sangat. So macam aku sampai Kuching tu pun aku rasa agak cepat, tak sampai 1 jam 45 minit. Dalam flight tu, flight attendants ataupun cabin crew diorang memang dah siap sediakan satu borang. Dia ada 2 tau. Satu tu adalah borang apa nama ni? Health Declaration Form. So borang ni dia ada 2 bahasa, iaitu English dan BM. So kita kena isi satu je lah, mana-mana bahasa yang kita lebih selesa. Lepas tu satu lagi adalah notis pemberitahuan, macam tu. Dia macam satu notis, dia suruh kita stay at home 14 hari once kita dah sampai Kuching. So aku time tu aku sampai 17 Mac. So
dari 17 March tu, selama 14 hari tu aku kena stay at home. Okay, so aku nak cerita pasal yang masa aku arrive dekat Kuching Airport. Aku tak ada luggage tau. Aku tak ada apa nama ni yang kita masukkan dalam kargo tu, aku tak ada. Aku cuma ada hand luggage je, and aku bawa bag laptop satu, itu je. Lepas tu aku sampai je dekat dia punya arriving hall tu, aku terus keluar pergi immigration. Okay, siapa-siapa yang tak tahu, Kuching ada immigration punya point tau. So once kita arrive dekat Kuching punya airport, kita kena lalu immigration dia tu. Immigration ke? Immigration lah kot. Okay, lepas tu aku nak cerita suasana masa aku dekat arriving hall tu. Okay, so aku turun dari flight tu. Aku pergi, sebelum kita sampai ke immigration tu, ada orang akan kutip borang yang health declaration tu tadi. So dia akan kutip and dia akan check kita punya butiran tu. And time tu kan, aku tak tahu sejak bila kalau aku naik flight, aku punya telinga akan berdengung tau. Aku tak boleh terima dia punya pressure tu. So dia tanya time tu, dari mana? Pasal aku tak dengar. Aku ingatkan dia tanya orang mana. So aku macam nak cakap orang Kuching, tapi aku pelik lah kenapa nak tanya kan soalan tu, sebab dia boleh tengok dari IC tau. Lepas tu aku tanya lah, aku cakap. Lepas tu dia cakap dari mana, flight apa. So aku macam, oh dari KL. Baru dia macam, oh okay. Lepas tu dia jalan, lepas dia bagi aku jalan. Dia orang yang tanya tu, orang yang check tu, memang dia orang pakai full PPE punya set. Macam yang korang tengok dekat TV-TV tu kan, dia memang pakai full PPE set. And then dia ada kaunter saringan dekat bahagian kiri. So siapa-siapa yang macam ada simptom-simptom COVID ni, so dia akan disaring. Ataupun mungkin kalau orang yang dari luar negara, dia akan disaring juga. Aku tak pasti, aku tak tanya tu. And then aku sampai je dekat waiting punya zone. Kita tunggu yang tempat kita tunggu orang ambil kita tu. Aku call mak aku cakap aku dah sampai. And then time tu aku masukkan luggage dalam bonnet kereta, bonnet belakang kereta. Aku masukkan, aku tak letak dekat seat depan. And then aku ambil beg pakaian yang mak aku dah sediakan, yang aku dah minta mak aku sediakan. So aku pergi tandas, aku masuk balik dalam airport. Aku pergi tandas, and then aku tukar pakaian aku tukar baju seluar, and then aku cuci tangan. Sebab aku memang suruh mak aku bawa pencuci tangan tu tau. So aku cuci tangan, and aku cuci muka sekali. And lepas aku dah settle semua, aku guna hand sanitizer. Hand sanitizer memang aku bawa dari Kuantan, aku memang dah bawa. Lepas tu aku masuk kereta. Kita memang tak singgah mana-mana, sebab aku pun dah makan sebelum aku naik flight tu, aku dah makan. Kita orang terus balik time tu, and then terus sampai rumah, aku terus pergi mandi. Aku minta tolong mak aku, tolong lap beg aku dengan spray apa nama tu, pembasmi kuman. Tak tahulah, aku minta tolong mak aku lah. Aku minta tolong mak aku lap luggage tu. And then aku pergi mandi. Yang aku mandi tu, aku terus cuci pakaian. Memang penat dengan drive jauh, dengan naik flight lagi. Sampai rumah time tu memang dah pukul 11.30, dah pukul 12 malam dah pun. Tapi aku still mandi. Aku mandi, memang shampoo time tu, cuci muka semua. And then aku cuci pakaian. Aku memang dah rendam pakaian aku tu. Pakaian aku sendiri yang aku pakai dengan sweater time tu. Sweater, baju seluar semua aku cuci. Yang aku pakaian yang aku pakai dari Kuantan tu pun aku cuci. Yang aku pakai masa aku tukar dekat airport tu pun aku cuci. Memang penat tapi tak boleh nak buat apa. So aku cuci, and then aku rasa macam paranoid. So
aku masukkan dalam mesin pakaian, washing machine. Aku cuci lagi sekali, and aku tambah Dettol yang pembasmi kuman tu. Okay, so aku memang tambah tu, aku cuci sekali lagi. So the next day baru aku sidai sebab dah tengah malam dah, tak larat dah. So lepas mandi apa semua, aku keringkan rambut dan aku terus tidur. Aku dah tak mampu nak buat apa-apa dah time tu. And then aku quarantine lah 14 hari. Selama 14 hari tak keluar rumah. And then bersambunglah kita punya PKP. Tapi aku sangat-sangat macam, aku tak mengeluh lah pasal PKP ni. Sebab tipu lah, tak bosan, tak pisang kan. Tipu lah, tak ada perasaan yang macam tu masa PKP ni. Tapi kita kena fikir tau, kalau kerajaan tak ambil langkah awal ni, kita yang akan macam susah tau. Kita punya bilangan kes baru tu akan naik mendadak. Memang bosan duduk rumah, tapi kita kena fikir juga, kalau macam kerajaan lepaskan kita, okay, contoh PKP 2 lah, PKP 2 dah habis kan, and then kerajaan lepaskan kita, and then terjadi pula kluster baru. Sebab semua orang dah bosan duduk rumah selama 1 bulan, tak keluar-keluar rumah. Terjadi kluster baru, and then kerajaan terpaksa panggil kita balik untuk ada PKP lagi, untuk perintah kawalan pergerakan. Kita sendiri akan rasa lebih susah tau. So better PKP ni dilanjutkan daripada kerajaan lepaskan kita, terjadi kluster baru, and then kita dipanggil balik untuk PKP. So itu lagi sakit sebenarnya. Okay, so setakat tu je pengalaman yang aku nak cerita untuk yang aku masuk Sarawak before PKP. So itu je lah. See you on the next video.